Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat bertemu kembali dalam channel saya. Hari ini kita sambung bahagian kedua untuk negeri 9. Baik, soalan 21. Which statement is correct when an object is in equilibrium of forces? Maksudnya dalam keadaan keseimbangan daya yang bertindak ke atas objek adalah dalam keadaan sama besar lah. Okay, so 21, adakah A, objek itu sama ada pegun atau bergerak dengan laju seragam? Okay, which is betul lah. So the answer is A. Objek itu bergerak dengan laju seragam, tak cukup tepat. C juga tak cukup tepat. So boleh jadi objek itu dalam keadaan at rest, and also it can move but in uniform velocity. Juga boleh bergerak, tapi pergerakan tersebut dengan pergerakan laju seragam. Okay, motion uniform velocity. Yang ni untuk equilibrium of forces ataupun forces in equilibrium. Kalau forces not in equilibrium, maka motion yang terlibat adalah pecutan, acceleration atau deceleration. Okey, 21 selesai. 22, Rajah menunjukkan 3 susunan XYZ yang menggunakan spring-spring serupa, identical spring, cuma arrangement je berbeza. So antara berikut yang manakah jika 1 kilogram beban dikenakan setiap susunan spring tersebut? Okey, graf manakah yang betul? Berdasarkan pilihan jawapan yang disediakan, okey, graf-graf yang dibuat adalah graf force against extension, F against X. Sebelum kita tafsirkan atau pilih pilihan jawapan, kita kena tahu dulu what is apakah yang diwakili oleh XYZ ni, garis-garis XYZ ni. So if you refer to Hooke's law, whenever we plot a graph of force in Newton and extension centimeter or meter, we'll be having a graph which is a linear graph that shows a gradient, and that gradient shows you the value, give you the value of K, which is the spring constant. Okay, lagi tinggi kecerunan graf, bermaksud lagi besarlah nilai spring constant. Okay, begitulah juga sebaliknya. So kalau kita tafsirkan dari segi sifat, nilai K yang besar bermaksud spring itu sifatnya keras, atau kita panggil dia stiff, ataupun less elastic. Okay, itu juga bermaksud kalau spring itu, okay, spring itu cuba diregangkan, regangannya akan berlaku dengan sedikit. Okey, mengalami paling kurang regangan. Bermaksud kalau awak tengok dia punya kecurunan tinggi ni macam X kan. X dalam jawapan A, X kecurunan dia lebih tinggi. Bermaksud spring X, okey, susunan untuk X membuatkan susunan itu menjadi, spring dia menjadi lebih keras. Menyebabkan the extension menjadi kecil. Saya revise balik ayat saya sekali lagi. So susunan X mempunyai kecerunan paling tinggi, maka kita boleh assume apabila kecerunan tinggi, maka sebenarnya pemanjangan yang berlaku dalam arrangement tu adalah kecil. Bermaksud susunan X adalah mempunyai extension yang paling kecil, smallest extension. Masalahnya betul ke tidak? Betul ke tidak X tu dia punya extensionnya paling kecil? Yang itu kita nak find out di atas. Kita find out dulu apa berlaku dalam arrangement X, Y dan Z. Lepas tu kita fit in according to the theory. Right, kita kira dulu. So untuk X kita ada
dua spring disusun secara siri. So kita total up, kita dapat 2x jumlah extension dia. Untuk y, kita ada x yang berkongsi 2, so x per 2 tambah dengan x, kita dapat 1 per 2, maksudnya 3 per 2x untuk susunan y. Macam mana dengan susunan z? So yang ni kita ada 2x, kemudian kita bahagikan dengan 2 kongsi lagi, so kita dapat x. Now kita susun dulu yang mana meregang paling sedikit. Kita buat yang sedikit, lepas tu kepada yang lebih besar. Jadi nombor yang sedikit kecil, contohnya kalau kita let x sebagai 1, maka z ni adalah 1 lah, y adalah 3 per 2, x adalah 2. So, susunan dia, Allah, gagap pula dah. Susunan dia adalah extension of z adalah lebih sikit daripada extension y, dan lebih sedikit lagi daripada yang paling besar sekali extension adalah x. Okay, dalam bentuk graf, extension z yang paling sedikit bermaksud z lah paling keras, stiffest, paling keras. So S-T-I-F-F-E-S-T, stiffest, paling keras. So paling keras bermaksud gradient paling tinggi. Bermaksud Z adalah satu garis pada graf yang mempunyai kecurunan paling tinggi. Ini salah ni, paling rendah. Z paling tinggi. Mungkin yang ni. Inilah dia, Z, lepas tu Y, lepas tu X. So B is the correct answer. Right, saya harap dapat faham lah tu. Mula-mula kita tengok teori dulu. Okay, berdasarkan teori, kita dapati bahawa apabila nilai X-nya paling kecil, X-nya paling kecil bermaksud gradientnya paling besar. Okay, X paling kecil, gradient paling besar. So kita pilihlah daripada pilihan jawapan. Okay, hopefully boleh buat awak faham lah, insyaAllah. Alright, moving on to next question, 23. Sorry. Raja menunjukkan seorang lelaki menarik satu beban berjisim 15 kg dengan satu daya P melalui sebuah takar licin. So dia tarik P lah. So P is a tension. P tu nilai tekanan pula. Tension is tegangan. Nilai tegangan dalam tali. Berapakah nilai P apabila beban itu bergerak dengan hal laju seragam? So note that the question is giving you the information that the object involved is moving up, bergerak ke atas. Allah, bergerak ke atas dengan hal laju seragam. So hal laju seragam sini kita boleh assume ataupun kita boleh conclude bahawa force in equilibrium. Tadi kan ada belajar kalau uniform velocity dengan at rest, force equilibrium. Apa maksud force equilibrium? Daya yang bertindak ke atas dan daya yang bertindak ke bawah dalam kes ni adalah sama besar. So daya bertindak ke atas adalah tension yang juga mewakili nilai P sebab tali yang sama. So bila awak dapat T, awak dapatlah P. Okay, kita padam kat situ. So the arrow down here is the weight. Okay, dengan kata lain, apabila kita kata objek itu bergerak dengan uniform velocity, forces in equilibrium bermaksud T will be equals to W. Tension in the string equals to the weight. Sebab itulah forces in equilibrium menyebabkan objek itu bergerak dengan uniform velocity.
Alright, so T equals to M times G, sebab nak cari weight kan. Weight adalah mass time gravitational field strength. So 15 darab dengan G berapa? 9.81. Okay. So daripada sini tekan kalkulator lah, 14.7.15 Newton. So dapat nilai T, then you get the value of P, sebab the same string, tali yang sama. Baik, so jawapannya bola. Next, 24 menunjukkan kedudukan berapa ekor ikan dalam akuarium. Oh, ada P, Q, R, S pada kedalaman yang berbeza. Of course akuarium yang ada ikan mesti ada air lah. So ini konsep pressure in liquid, rho G H, dan faktor yang sedang diuji dalam ni adalah hubung kaitkan kedalaman dan tekanan. So semakin tinggi ataupun semakin bertambah nilai kedalaman, semakin tinggi tekanan dalam cecair. So S ni dia ada tekanan paling tinggi berbanding dengan R, berbanding dengan PQ. PQ pula ada tekanan yang sama, besar kerana berada pada kedalaman yang sama. So baca tengok pilihan jawapan mana satukah yang benar. Okay, P sama dengan Q ke? Okay, so jawapannya adalah D. Tekanan di P adalah sama dengan tekanan di Q. Kenapa? Because they are at the same depth, berada pada kedalaman yang sama. Itu faktor yang mempengaruhi. Kenapa kita tak cerita pasal density? Sebab all the fishes are in the same water, same liquid, okay, dalam cecair yang sama. So cecair yang sama mestilah density dia sama. So itu faktor yang kita kekalkan, CV, constant variable. 25, hydraulic system. Okay, diberi daya pada omboh X, kemudian pada omboh Y sudah ada beban, okay, dengan jisim diberikan. Lagi area of piston X is this much and area of piston Y is this much. The A1 and A2 is already given. Tapi buka mata luas-luas pelajar. Awak punya A1 berada dalam sentimeter square, awak punya A2 berada dalam meter square. So that's the part yang awak kena take note. Awak kena make sure the areas are of the same unit. Pastikan area yang diberi tu berada dalam unit yang sama. So whether awak nak tukar dia pergi meter, A1 tukar pergi meter, okay, ataupun A2 tukar pergi centimeter square. Okay, so dengan cara ni awak akan pastikan centimeter square dengan centimeter square boleh potong, meter square dengan meter square boleh cancel off. Okay, kalau saya sarankan awak tukarlah ni centimeter square kepada meter square, kan unit SI lebih cantik lah. Alright, kita nak pakai formula apa? Kita pakai formula Pascal. Simple je kan, formula dia F1 bahagi A1 sama dengan F2 bahagi A2. Yang jadi tak simpelnya bila area awak tu kena tukar. Okay, kena convert pergi unit meter square. Alright, kita buat satu-satu. F1 yang awak nak cari. A1 is 28.3. Kemudian awak buat darab. Okay, ini cara, depends kepada cara awak masing-masing. Kalau cikgu awak ajar cara tukar conversion macam lain, awak buat je cara mana yang cikgu awak ajar. Okay, so we are converting 28.3 centimeter. Saya akan buat tanda darab. Saya ganti senti dulu. Senti adalah 10 kuasa negatif 2. Kemudian saya kurungkan. Kita tengah tukar sentimeter square kepada meter square, bukan sentimeter kepada meter, sentimeter square kepada meter square.
So the one yang saya ganti senti ni saya akan square juga. Okay, kalau cube kepada cube, so saya letak kuasa 3. Baik, F2 tidak ada maklumat force di sini, melainkan the force is being replaced by the weight of the car. So kita ada mass jisim, bolehlah kita nak tukar dia kepada weight. Macam mana? Mass darab dengan gravitational field strength, M darab G. So dekat sini 1260 1260 darab 9.81, dapatlah force. Okay, A2 kita ganti sebab A2 dah ada dalam meter square, 7.48. Okay, perlahan-lahan cari F1. Mula-mula selesai yang kanan ni dulu. Kita tekan semua ni, tengok berapa dapat. Okay, selesai yang sebelah kanan tu, yang sebelah kiri ni awak darab dengan jawapan awak. Okay, darab answer lah, darab answer. Okay, hopefully you get the answer. 4.68 Newton, 4.68 Newton. Untuk soalan 25, jawapannya B. Next, 26. Mengapakah, why is the atmospheric pressure on the top mountain is lower? Top mountain maksudnya high altitude, tempat yang tinggi. Kenapa tekanan atmosfera menjadi rendah? Okay, yang ni lower form pun awak dah belajar kan. Disebabkan oleh density of air at higher altitude decrease. Jumlah udara yang berada di tempat tinggi adalah lebih kecil. Udara dia ada jisim, maka dia ada berat, dia sentiasa bertumpu di kawasan tanah rendah, low altitude. Tempat tinggi sikit je jumlah molekul udara. Apabila jumlah molekul udara kurang, itulah datangnya konsep density. Kuranglah density udaranya di kawasan tinggi. Habis kalau kurang density, kurang bilangan udara dekat tempat tinggi, kenapa tekanan rendah, cikgu? Tekanan udara bergantung kepada jumlah molekul yang ada di dalam satu tempat. Kalau jumlah molekulnya kecil ataupun sikit, maka less collision will occur between the molecules. Apabila pelanggaran menjadi kurang, maka tekanan menjadi rendah. Kerana air pressure bergantung kepada how much the collision occur. Lagi banyak pelanggaran, lagi kerap pelanggaran berlaku antara molekul, maka lebih tinggi tekanan tersebut. Ini konsep tekanan udara, air pressure. Alright, 27. Satu layang-layang sedang terbang. Okey, apakah konsep yang menerangkan? Yang ni direct answer, prinsip Bernoulli. So we produce pressure difference. Apabila berlaku pressure difference, akan berlaku lifting force. Berlakunya lifting force menyebabkan waw itu dapat diangkat ataupun terangkat atau diterbangkan. Baik, 28. Penggunaan tenaga elektrik secara berhemah dapat membantu menjimatkan dan mengurangkan kos. Alright, antara pernyataan berikut yang manakah bukan langkah-langkah penjimatan penggunaan tenaga elektrik di rumah? So jawapannya A, menggunakan mentol jimat kos. Jimat kos, mentol jimat kos maksudnya satu langkah penjimatan, dia nak bukan. Okay, so A lah jawapannya. Boleh 28 A. 29 susunan litar elektrik. Okey, awak tengok sini. Dalam banyak video saya tu kan, saya dah pesan kan, kalau litar macam gini, tengok voltmeter duduk dengan siapa. Yang ni saya tak untuk apa? Ini saya tak untuk Ohm's law. Ini saya tak untuk Ohm's law, yang mana voltmeter duduk dengan constant wire. Kalau voltmeter dia pasang dekat sini, dekat bateri, itu adalah setup untuk EMF dan internal resistance.
That is how awak recognize lah. Okay, sebab bentuk dia macam lebih kurang sama, bentuk setup dia nak dekat-dekat sama. So ni Ohm's Law. Ohm's Law adalah satu hukum yang purpose-nya adalah untuk mengesan ataupun mentafsirkan jumlah rintangan material yang kita sedang pasang. Contohnya kita pasang ni apa? Constantan wire kan? This is constantan wire. So we are to find the resistance of the constantan wire sebenarnya. Kita tengah cari nilai rintangan constantan wire. That is the purpose kita buat setup eksperimen ni. Alright, soalan tanya apa? What should be done to reduce the resistance in the circuit? Ini faktor-faktor mempengaruhi rintangan. So saya terus kepada jawapannya, menambah luas keratan rentas. So rintangan dia bergantung kepada beberapa faktor, which is the resistivity. Resistivity ni setiap material ada resistivity dia sendiri. Alhamdulillah. Okay, kemudian the length, panjang wire tersebut, dan juga di cross sectional area. Okay, hubungan-hubungan dia tu yang besar kecil tu awak semak kemudian. Ni 3 faktor dia. Saya dah cerita banyak dah ni, so saya akan laju sikit. Baik, 30. A fluorescent lamp used in normal household has a power of 40 watt. Ni power P. If the cost per unit of electrical energy is ringgit Malaysia 0.218, what is the cost of switching on the fluorescent lamp for 18 hours? This is time, 18 hours a day for 30 days, 30 hari. Okay, bawa bertenang. Soalan ni kalau dia minta cari electrical cost, always use the formula E equals to PT. Tetapi pastikan power awak dalam kilowatt dan time awak dalam hour. Yang ini khas untuk soalan cost. Soalan cost mesti pakai kilowatt darab hour. Supaya unit awak nanti dia jadi kilowatt hour. Kenapa pula cikgu? Sebab 1 kilowatt hour sama dengan 1 unit. Kan soalan ada sebut pasal unit. Cuba tengok perkataan ni. If the cost per unit, maksudnya 1 unit akan dicas sebanyak 0.218 ringgit Malaysia. So kita nak carilah berapa unit yang sedang digunakan ataupun telah digunakan. Tu intro dia ya. So in a procedure, dalam awak menyelesaikan soalan ni, awak tengok power. Okay, power 40. Aku kena tukar power ni kepada kilowatt. So 40 nak tukar kilowatt, kita bahagi 1000. Kemudian darab dengan masa di dalam jam. Okay, 18 jam. Tak payah tukar apa-apa lah. Okay, and note that all of this is being used 30 days, 30 hari. Maksudnya banyak ni ulang sebanyak 30 hari. So itu jalan kira dia ya. So 40 bagi 1000 dah 18. Darab lagi 30, awak akan dapat 21.6 kilowatt hour. Okay, so daripada sini kita boleh assume bahawa 21.6 kilowatt hour adalah 21.6 unit. Kalau 1 unit 0.218 sen, maka kalau 21 unit jadi macam mana? Kita darab 21.6 darab dengan 1 unit, berapa sen? Okay, dapatlah jumlah kosnya sebanyak RM4.70. So the procedure is, pastikan power dalam kilowatt darab dengan jam
Okay, masa dalam jam, dan tengok adakah dia guna untuk sehari, 5 hari ke, 10 hari ke, kita darabkan. Dapatkan berapa unit yang sedang digunakan. So kalau 21.6 unit, kerajaan cas awak sebanyak 0.218 sen untuk satu unit, kita buat operasi darab. So dalam sebulan banyak ni lah, RM4.70 jumlah bil elektrik untuk lampu saja. Okay, next 30. Yang ni 30 apa? 30 31 ni soalan yang saya dapat download adalah soalan yang sedikit, bukan sedikit ni, kabur tapi saya bantu awak lah. Okay, raja adalah graf yang menunjukkan hubungan antara beza keupayaan V dengan arus. Okay, arus I lah, V melawan I. Okay, dan daripada graf V melawan I ni ada garisan pada graf W, X, Y dan Z. Ingat tak lagi saya kata kalau dalam SPM dia ada graf V melawan I, ada dua Salah satunya adalah graf linear yang melalui atau bermula daripada origin. Ini adalah Ohm's law. Setiap gradient yang terhasil mewakili nilai rintangan. So ini mewakili rintangan W, ini rintangan X, rintangan Y, rintangan Z. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai kecerunan, semakin tinggi nilai rintangan. Bermaksud rintangan W ni, sebab kecerunan dia tinggi kan, maka rintangan W lebih tinggi daripada X. Kalau nak bandingkan dengan, misalnya dengan Z, nampak Z ni, kecerunan Z adalah lebih rendah. Cerun ke Z ni? Tak, kurang cerun kan. So apabila rintangan Z pula, kita boleh assume bahawa rintangan untuk W lebih besar daripada rintangan untuk Z. Okey, macam tu cara awak analyse. So konduktor manakah yang mempunyai rintangan paling rendah? Soalan minta rintangan paling rendah. So rendah, kita ambil kecerunan yang paling rendah. Jawapannya adalah Z. Okay, 31 is D. 32. Diagram shows a current carrying copper in a magnetic field is pushed when current flow. Okay, betul lah ni Fleming left hand rule So berlakunya catapult effect ataupun catapult field tu menghasilkan force lah. Okay, antara tindakan berikut yang manakah akan mengurangkan sudut theta? Pengurangan sudut theta bermaksud menghasilkan force yang lebih kecil. Macam mana kita nak hasilkan force yang lebih kecil? Tengok tangan kiri awak, kita ada magnet, kita ada juga arus. So mesti berkait dengan yang itulah. Okay, tengok pilihan jawapan, mana satukah yang paling tepat. So jawapannya adalah C. Decrease the power supply voltage, meaning that we are now reducing the current flow. Whenever the current flow is less, so the catapult force ataupun the force produced are smaller, dan sudut ni akan jadi kecil lah, dia tertolak sikit saja. So sudut theta jadi kecil. 33. Arus aruhan sentiasa mengalir pada arah yang menentang perubahan flux. Okay, yang ni ada perkataan oppose the change in magnetic flux. Ni confirm lah hukum Lenz, right? Yang ni direct question. 34. Sebuah solenoid yang disambungkan kepada sebuah galvanometer berpusat sifar. Galvanometer centered zero, alright. Which of the following would give a zero reading on galvanometer? Ini soalan minta awak pilih antara situasi berikut yang manakah menghasilkan zero reading. Kalau galvanometer bagi zero reading, apa maksud dia? Meaning that induced current is equals to 0 ampere. Tidak ada penghasilan arus
aruhan. Macam mana cara kita pergerakan yang akan tidak menghasilkan arus aruhan tu? Maksudnya tidak memotong. No cutting of magnetic field. Tidak ada pemotongan medan magnet. So, jawapannya adalah menggerakkan magnet dan solenoid dalam arah yang sama dengan halaju mala. Gerak dua-dua serentak. Kalau magnet kanan, solenoid kanan juga. Magnet kiri, solenoid kiri juga. So tak berlakulah sampai bila pun tak potong medan magnet kepunyaan magnet. So konsep dia adalah the magnetic field of the magnet here, north to south, is going to be cut by the solenoid whenever it is moving towards the solenoid, or the solenoid moving towards the magnet. So mesti ada pergerakan relatif kepada satu sama lain. Whether magnet pergi mendekati solenoid, atau solenoid mendekati magnet, atau kedua-duanya bergerak serentak mendekati satu sama lain, berlakulah pemotongan medan magnet. There is a cutting of magnetic field. Berlakunya pemotongan medan magnet, barulah ada induced current. So kalau solenoid gerak kanan, magnet pun gerak kanan, bila nak potong medan magnetnya? Tak berlakulah pemotongan medan magnet. Right. So the keyword are there lah. Cutting of magnetic field. 35. Diagram shows a cathode ray pattern produced on Maltese cross without the presence of magnetic field. Yang ni tak ada magnetic field kan, dia duduk tengah-tengah lah, dia center elok. So which of the following shows the pole of the bar magnet and the direction of the deflection of cathode ray? Yang ni awak boleh guna Fleming left hand rule. Okay, so awak guna Fleming left hand rule, awak akan dapat jawapan C. Okay, betul lah. 35 is C. Okay, so cumanya kalau guna Fleming, awak ada jari hantu yang menunjukkan arah arus. Dalam kes ni, elektron sedang ditembak ke skrin. Sukar ni nak tunjuk dekat awak sebenarnya, tapi saya explain jugalah. Sebenarnya elektron sedang ditembak ke skrin. Dengan kata lain, apabila elektron sedang ditembak ke arah awak, which is the screen now, arus akan masuk. Arus akan masuk. Seperti mana juga dengan simbol pangkah ni. Simbol pangkah, bulatan dan pangkah, maksudnya arus masuk. Kerana arah arus dan arah elektron adalah bertentangan. Tapi dalam Fleming left tak ada ni, tidak ada arah elektron. Maka kita convert kepada, ataupun kita menggunakan assumption bahawa whenever the electron is being emitted towards you, so the current will be away from you. Current sebenarnya masuk dalam rajah ni. So awak kalau tengok atas skrin, okay, awak letak jari hantu awak Fleming left atas skrin. Okay, letak atas skrin. Now south ada di atas. Sekarang ni jari telunjuk awak menunjukkan ke arah south. Okay, jari telunjuk awak pusing ke arah south. Then awak akan dapati bahawa your thumb is pointing to the right. So that is the direction of the shadow. Shadow tu akan bergerak ke arah kanan seperti mana arah ibu jari awak. Bagi yang tak faham, boleh rujuk cikgu awak, sebab yang ni memerlukan guru awak tunjuk di depan awak dengan demonstrasi tangan lah. Okay, sebab kat sini saya tak adalah. Dulu saya buat jugalah pakai kamera semua. Kali ni mungkin tak sempat lah, saya kejar masa sikit. So rujuk guru anda untuk dapatkan penjelasan. Okay, 36. 1 liter rektifikasi. Alright. So dalam rectification ini, apa lagi soalan beritahu? Shows the display from the cathode ray CRO screen. State the process that takes place on the capacitor. Refer to the X and Y of the graph. Okay, kapasitor. Fungsi kapasitor adalah untuk proses smoothing. Kalau soalan tanya smoothing,
meratakan. Meratakan. Saya buat yang ni dulu. Tengok ni, yang saya warnakan dengan highlight berwarna biru adalah output yang kita dapat sebelum proses smoothing. Kita dapat yang ni, lepas tu kosong, lepas tu yang ni. So graf kita tak rata, dia berbukit. Sekarang ni kita nak ratakan sebab tujuan kita buat proses rectification, kita nak output kita dalam keadaan macam ni, seperti mana bateri, lurus je. Yang kita dapat sekarang yang warna biru ni, so kita nak luruskan. So dengan menambah kapasitor selari dengan perintang, kita akan dapat graf yang berwarna purple ni, atau warna pink ni yang sedang saya highlight. So it is quite smooth compared to the blue one. Banding dengan biru kan, yang warna purple ni lebih rata, walaupun dia ada sikit-sikit lah, dia ada terangkat sikit, tapi lebih rata daripada biru. Ni lah kita panggil smoothing, meratakan. Itulah datangnya fungsi kapasitor sebagai satu alatan supaya waveform kita jadi rata, smoothing. Okey, kapasitor ni dia ada dua sifat. Pelajar, kapasitor dia ada dua sifat. Dia boleh buat dua benda. Bahasa mudah kan. Kapasitor dia boleh charge, boleh menjadi bercas, ataupun dia boleh discharge. Okey, dua-duanya boleh. Okey, bila kapasitor akan mula bercas? Allah, terconteng pula dah. Allah. Sabar jap. CHARGED, charge. Saya nak highlight warna hijau sebenarnya. Ni. Bila kapasitor akan bercharge, bila kapasitor akan discharge. Dekat sini lah pemahaman awak perlu supaya awak boleh jawab soalan ni. Ingat, hafal kapasitor akan bercharge apabila ada arus. When there is a current flow. Current flow through it, and the capacitor will discharge. Apa maksud discharge? Dia melepaskan cas tu keluar, ataupun in a way dia menghasilkan arus lah. Apabila cas dilepaskan, kapasitor menghasilkan arus. So bila kapasitor akan discharge, jawapannya when current tak ada. Baik, tengok rujuk pada bahagian graf. Susah sikit soalan ni, panjang ni sebenarnya kan. Tengok pada bahagian graf. Pada bahagian graf Y, kita tengok waveform dia Y. Pada bahagian Y ni ada arus ke tak ada arus? Ada arus. Okay, Y ni ada arus, maksudnya graf dia bukan kosong lah. Ni graf asal lah. Kita tengok, kita rujuk yang biru. Saya akan padam yang purple, kerana purple tu kesan dia. Kita nak tengok yang asal biru. Saya padam. Okey, tengok yang biru. Tengok sini. Nampak tak? Nampak. So, untuk bahagian Y, arus ada. Kita tengok ni, yang bintik-bintik yang warna biru ni kan. Lain yang warna biru ni. Ada arus tak? Ada. So, at this moment, Y, sebenarnya apa yang berlaku adalah arus ada dan arus masuk ke dalam kapasitor, membuatkan kapasitor menjadi bercas. Dia take all charge, store charge. Kalau bahasa mudah dia store. Kalau saya suka menggunakan perkataan ni lah, store charge, menyimpan. Pada X, awak tengok yang biru ni, dia pelan lama pelan turun. Bermaksud arus sudah tak ada. Apabila arus tak ada, kapasitor dia akan mula release charge. Apa maksud release charge? Release charge bermaksud discharge. Perkataan lain untuk release charge adalah discharge.
mengeluarkan cas. Ingat tak kalau kita belajar tajuk elektrik asas, apabila cas dilepaskan dalam litar bermaksud menghasilkan arus. Okay, cas apabila boleh flow of charge, we call it as current. So pada masa yang sama, arus tak ada, kapasitor sedang discharge, menghasilkan arus yang saya tandakan berwarna merah. Yang ni lah kapasitor buat sebenarnya. Pada masa arus tak ada dalam litar, kapasitor akan release charge, dan pada masa yang immediate, pada masa itu juga, by releasing the charge, the current will be there. Current akan wujud. So each and every time apabila arus tidak ada dalam litar, kapasitor akan release charge. Dan itu menyebabkan kita punya waveform tidak akan mencapai kosong. Tidak akan langsung mencapai kosong volt ataupun kosong ampere. Okay, langsung. So graf, in a way graf tu kita boleh conclude bahawa graf tu tidak akan mencapai kosong langsung lah. Kejap lah, saya check adakah skrin saya ni masih dalam mood zoom. Okay. So each and every time kita akan dapat graf yang lebih kurang macam ni. Bila nak turun je, dia naik balik. Turun, dia naik balik. Turun, dia naik balik. Ini yang warna purple tadi saya lukis semula. So it is quite smooth. Okay, quite smooth compared to the later one lah. Sebelum tu yang warna biru ni, mana ada smooth ni, berbukit-bukit. So kita dapat bentuk yang macam ni, dan menghampiri bentuk yang kita mahukan, seperti mana bateri, kan. So it is quite similar lah, walaupun taklah serata DC. Still kita converting AC to DC dengan baik. Okay, panjang cerita ni, saya harap faham lah. Kita faham macam biasa, rujuk cikgu awak. Okay, saya pun ada cerita pasal dalam video reteach. Ada topik yang saya videokan ni, antara topik yang saya berjaya videokan. So 36 is B. Jawapannya adalah bola. Okay, X discharge, Y charge. Okay, X discharge, Y charge. Lama saya habis masa kat sini. Alright, 37. Which statement is correct about nucleus? Okay, direct saja. 37 is D. Nucleus is made from proton and neutron. 38. The half-life of radioactive substance is 5 days. So half-life T separuh. How much is the initial mass of the substance? Kita nak cari initial lah. Dulu kita cari yang selepas decay, sekarang kita cari initial. If 1.25 gram is left after 15 days, bermaksud anak panah terakhir tu di hujung ni adalah 1.25 gram. Okay, yang ni kita akan patah balik sampailah cukup 15 hari. Untuk 5 hari pertama, sebelum tu kita backtrack balik, kita darab 2 lah, 1.25. Okay, kita darab 2, kita dapat 2.5 gram. Okay, belum lagi cukup 15 hari. Dia nak 15 hari. Okay, cuba rujuk kat sini. Dia nak 15 hari, baru 5 hari, sebab baru sekali half-life. Alhamdulillah. So kita buat lagi anak panah, kita backtrack lagi 5 hari. Sekarang dah 10 hari kan. 2.5 darab 2 is 5. So 5 gram, baru 10 hari. Now perlukan lagi satu lah anak panah. Lagi 5 hari. Cukup lah 15 hari ni. Maka kita akan dapat jawapannya 5 darab 2, dapat 10 gram. Kita backtrack balik backtrack balik. Baik, 39 pun jawapan direct. Black body is an ideal body because kenapa dipanggil sebagai jasad unggul? Kerana it able to absorb all electromagnetic radiation. Okay, EM wave, dapat menyerap semua EM wave yang jatuh kepadanya. Soalan terakhir adalah soalan 40. The frequency of photon having energy. Okay, dia minta cari frekuensi Dia bagi awak energy.
paling penting untuk awak tahu bahawa energi yang diberi sekarang ni berada dalam unit electron volt, which is not in SI unit. Awak mesti tukar dia pergi joule. Itu kerja pertama awak. Tak susah pun, sebab soalan bagi dah. Soalan kata 1 electron volt banyak ni joule. So kalau awak ada banyak ni electron volt, kita buat operasi apa? Kita darab. So balik kepada formula, E equals to HF, which is the energy of photon punya formula. So frequency equals to energy bahagi dengan Planck constant. Planck constant memang constant kan. So energy dalam unit joule tadi kita ganti sinilah. Okay, 26.52. Electron volt kita ganti 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Bahagi dengan Planck constant 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Tekan calculator. So supposedly awak akan dapat jawapan akhir awak 6.4 darab 10 kuasa 15 Hertz. So A, nombor 40 is A. Okay, itu sahaja untuk video kali ini. Saya harap berguna untuk awak. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.